رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها المستمعون والمستمعات وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala lagi dapat kita berada dalam satu ruangan ataupun bersama dengan ruangan pada waktu saat ini, hari Jumaat selepas solat asar biasa, yang kita sama-sama untuk nak mempelajari akan sunnah Nabi SAW, yang mana kita sekarang ni kita duk belajar, iaitu nak kenali akan sifat kejadian Nabi SAW dan juga sifat akhlak mulia Nabi. Itu adalah tajuk ataupun sebuah kitab yang kita sekarang ni duk pilih kitab untuk kita nak ngaji syama'il, iaitu sifat-sifat Nabi, sama ada sifat kejadian dan juga sifat akhlak Nabi, yang mana kita akan sambung pada hari ini. Kita dah baca pada ruangan kita pada minggu dulu, iaitu 4 hadis yang kita dah baca, dah kenal dah. Yang mana 15 hadis ini insya-Allah kita akan baca dan juga kita akan kenal lebih banyak lagi akan
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rupa Nabi. Kita nak kenal rupa Nabi ni tinggi bala mana, tubuh badan dia bala mana, melalui kitab ini yang kita sedang belajar, iaitu kita telah sampai kepada hadis nombor 4 yang kita akan akan sambung pada hari ini insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian, kalau kita nak rajak, kita nak kembali ulai kaji sekali lagi bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulai daripada hadis yang pertama tu bagaimana rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, kalaulah kita ingat, kita bila semua 7 perkara dah. 4 hadis yang kita belajar tu 7 perkara dah kita boleh kenal rupa Nabi. Yang pertama sekali iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang yang tubuh badan dia tak tinggi sangat dan juga tidak pendek sangat. Tidak genuh sangat. Itu tubuh Nabi. Dia adalah lelaki yang kita panggil kata rab'atun. Rab'atun ni makna apa? Makna kata bukan tinggi sangat dan juga bukan pendek sangat. Tidak genuh sangat. Tetapi tubuh badan dia, ketinggian dia itu tu naik kepada tinggi sikit. Tetapi tinggi dia itu tu tak sampai peringkat yang panggil kata tinggi sangat. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita dapat daripada sifat kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupa Nabi, iaitu di sebelah warna kulit Nabi. Nabi kita Muhammad adalah orang yang tidak putih lepak sangat. Mana kata tak putih sangat dan juga tidak gelap sangat. Tidak putih sangat dan juga tidak gelap sangat. Tetapi warna putih Nabi itu adalah warna putih yang pergi ke merah. Orang panggil tu warna putih yang nak pergi ke cat merah ataupun warna merah sikit. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga daripada sifat Nabi, ini kita nak ulai kaji, iaitu daripada hadis yang pertama. Untuk kita nak ingat, kita nak faham, kita ingat kata kenal, tahu kata rupa Nabi bala mana, tak tinggi sangat, tak rendah sangat, naik kepada belah tinggi tapi tak tinggi sangat. Duanya warna putih pergi kepada merah, tidak putih selepak sepang tusuk ataupun hitam pelenguk, tak. Dan juga yang ketiga iaitu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak giting dan juga tidak betul kerah sangat. Betul dengan orang panggil betul pasang lemah lemuk gitu ya, akan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tiga sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah sebut pada hadis yang pertama. Manakala hadis yang kedua kita sama lagi sifat dia, iaitu sifat yang ketiga. Tubuh badan Nabi itu tak tinggi, naik kepada tinggi sungguh tapi tak tinggi sangat dan juga tidak pendek sangat. Tetapi tubuh Nabi pabruam dengan orang panggil tengok secara umum tu hasanul jismi. Makna apa hasanul jismi? Iaitu tubuh badan dia adalah tubuh badan yang comel, yang slim, tidak orang kata tidak ada kekurangan mana. Slim, comel benar. Rup rang di mak tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dia kata bala mana wa kana khalquhu sallallahu alaihi wasallam wa suratuhu min akmal suwar wa atammiha wa ajma'iha lil mahazin ad-dallati ala kamalihi. Allah tak ada lah rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup. Nak tengok celah mana? Nak tengok di perut, nak tengok di dada, nak tengok di tekak, nak tengok di tangan, nak tengok di kaki. Orang panggil kata hasanul jismi, rup rang slim. Mana kata tubuh badan molek. Itu yang itu yang ke apa? Yang keempat. Yang keempat. Yang kelima yang kita dapat daripada sifat Nabi, cara Nabi jalan. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan daripada hadis yang kedua, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya yatakaffa'u, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi nak lakah, Nabi lakah laju, makna kata cepat Nabi jalan. Kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni duduk depan, tak ada duduk belakang dak. Makna kata tawaduk, tunduk ke bawah. Ataupun kalau kita tengok cara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjuk kata Nabi, cara jalan Nabi, dia adalah seorang lelaki yang sangat cergas sangat. Seorang lelaki yang sangat cergas sangat apabila dia berjalan. Itu sifat yang keempat. Sifat yang kelima dalam hadis yang kedua. Kita pergi kepada sifat yang keenam daripada hadis yang ketiga. Sifat yang keenam daripada hadis yang ketiga, bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bahu Nabi.
Bahu Nabi SAW luah. Bahu Nabi SAW luah sikit, iaitu ba'ida ma bainal mankibaini. Bahu Nabi belah kanan dengan belah kiri ni luah sangat. Luah sangat, makna kata luah lah. Dan juga apabila luah, tunjuk kata dada dia itu tinggi dan juga luah juga. Itu sifat yang ke-6. Sifat yang ke-7 iaitu sifat yang sebut mengenai dengan rambut Nabi SAW. Sifat yang ke-7 iaitu sifat mengenai dengan rambut Nabi. Diriwayatkan kata rambut Nabi SAW 3 sifat. Sifat yang ke-7 ni. Sakut dengan rambut Nabi ada 3 sifat riwayat. Yang pertama sekali, wafrah. Rambut Nabi SAW ni panjang betul mari sampai kepada telinga ni. Mari panggil apa ni? Orang panggil tatinghu sampai kepada telinga ni. Di bawah telinga ni. Dan juga yang keduanya iaitu limmah. Iaitu lepas daripada telinga, tapi rambut dia panjang di antara telinga dengan bahu. Panjang di antara telinga dengan bahu. Dan juga yang ketiga iaitu jummah. Rambut Nabi SAW panjang sampai ke bahu. Panjang sampai bahu. 3 sifat akan orang panggil kata rambut Nabi SAW balah mana. Itu daripada hadis yang ketiga. Itu hadis yang ketiga yang sebut mengenai dengan sifat sifat Nabi SAW 7 perkara dah. Kita akan menerus. Saya tak ingat kata hadis yang keempat kita baca lagi. Walau bagaimanapun kita baca semula. Hadis yang keempat iaitu qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi'. Qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an al-Bara bin Azib. Qala ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra. أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يقم بالقصير ولا بالطويل. Itu hadis yang keempat. Hadis yang keempat iaitu daripada sahabat yang namanya Bara bin Azib, seorang sahabat Nabi SAW. Dia cerita kata pada mana, aku tak biasa tengok rambut ataupun satu orang yang rupa dia ni sangat comel lebih daripada Nabi yang apabila dia pakai, orang panggil terpakai dengan serban merah. Hullatin hamra, cap merah. Nabi SAW pakai dengan serban dia, kain serban dia itu tu warna merah. Kita dah sebut, kita dah kecek, kita dah bincang pada minggu dulu kata bagaimana hukum bagi orang lelaki yang dia nak pakai baju warna merah. Itu 2 pendapat. Kita ulas sekali lagi. Kalaulah baju merah itu dengan warna merah penuh, tidak ada warna lain, tidak ada cat lain mari campur, sama ada cat gapo sahaja, merah terus 100%, itu haram ataupun dilarang oleh lelaki pakai dia dengan warna merah. Kerana hadis ada dua. Ada orang royak kata Nabi pakai, ada yang royak Nabi SAW larang. Pendapat yang pertama iaitu kalaulah tidak campur dengan cat lain tak boleh pakai. Tetapi kalaulah warna merah baju kita, seluar kita, dia campur dengan cat lain. Makna kata baju kita ni merah sungguh tapi ada warna lain campur dengan dia, iaitu merah dengan putih ke, merah dengan biru ke, merah dengan hitam ke, merah dengan warna apa-apa pun. Di sini ulama wayak kata boleh dipakaikan. Nabi SAW lahu sya'run yadribu mankiba. Rambut Nabi ni orang panggil atau gitibuk ataupun gisapa kepada 2 bahu. Yadribu ni kalau kita nak terjemah dia ni makna kata gitar lah. Kalau lah rambut boleh nak tel bahu ni makna kata rambut panjang benar. Maka makna kata rambut Nabi SAW itu sapa kepada bahu. Seperti mana 3 sifat yang kita sebut tadi. Hak tulah. Dan juga ba'idu ma bainal manqibaini. Dan juga bahu 2 belah Nabi SAW sangat luas. Dan juga tubuh badan Nabi tidak genah sangat. Dan juga tidak tinggi sangat. Ini hadis yang tidak ada sifat yang pertama. Habis. Ataupun habis 4 hadis yang kita baca sekarang ni, kita bila berapa sifat semua? 7 sifat. 7 sifat kejadian, rupa, sifat yang telah dicerita oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita akan pergi kepada hadis yang nombor 5. Kita akan pergi kepada hadis nombor 5 dan juga hadis nombor 6. Hadis nombor 5 dan juga hadis nombor 6.
Hadis nombor 5 juga, hadis nombor 5 dulu senang pendengar penonton yang dikasihi sekalian. Imam Tirmizi dia kata, qala haddatsana Muhammad bin Ismail. Qala haddatsana Abu Nuaim. Muhammad bin Ismail tadi dia tok guru dia Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ni Imam Tirmizi ambil daripada tok guru dia. Yang ambil daripada tok guru dia iaitu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi. Al-Ju'fi. Daripada qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Al-Mas'udi an Utsman bin Muslim ibn Hurmuz an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hadis ni cerita oleh sahabat yang namanya Ali. Ali ni menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali cerita sifat kejadian rupa Nabi ni balas mana. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bit-tawil wala bil-qasir. Shathnu al-kaffaini wal-qadamaini. ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هذا يكن قال حدثنا وقيع سفيان بن وقيع قال حدثنا أبي Ani Mas'ud bihadzal isnad nahwahu bimaknahu. Hadis yang kena ataupun hadis yang kelima dengan hadis yang ni sama ya. Hadis yang kena ataupun hadis yang kelima isi dia sama, jalan dia sama, iaitu riwayat daripada Ali bin Abi Talib cerita akan sifat Nabi. Ali cerita sifat Nabi kata balas mana? Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil-qasir. Nabi kita ni Allahu Akbar tak tinggi sangat dan juga tidak genah sangat. Laisa bit-tawil tak tinggi. Wala bil-qasir tak genah sangat. Tetapi kita dah sebut dah 4 hadis yang telah lepas daripada ning dah. Kata Nabi SAW mutawassitun. Tengah di antara tinggi sangat dengan rendah sangat. Tapi kalau tanya kata tubuh Nabi pada mana? Naik kepada tinggi sikit. Tapi tinggi dia itu tak sampai kepada peringkat yang dipanggilkan kata tinggi sangat. Ya, itu sifat kita dah sebut dah kata tak tinggi. Yang seterusnya Nabi SAW isi tangan Nabi dan juga dua kaki Nabi SAW itu sangat, orang panggil kata nenan, isi dia ni sangat penuh. Maknanya kata isi tangan dan isi kaki ni sangat hebat, sangat besar. Banyak isi dia. Itu sifat yang ke-8 yang kita boleh tambah di sini kata dua tangan Nabi SAW dan juga dua kaki Nabi SAW iaitu penuh dengan isi dan juga isi kaki dua kaki Nabi itu bukan isi yang penuh dengan kerah dah. Lemah apabila pegang dia. Itu sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kanat yaduhu sallallahu alaihi wasallam alyanu min al-harir. Hari ni pamai, orang panggil gapo ni bahasa Melayu kita ni, pamai hari ni kain pamai tu. Lemuk dia, isi dia, lemuk taruh mana diriwayatkan kata tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isi tangan Nabi tu lebih lemuk daripada isi pamai yang kita duk kenal ataupun kita duk pakai pada hari ni lagi. Itu sifat yang ke-8. Sifat yang ke-9 daripada hadis. Sifat yang ke-9 daripada hadis yang kena ini iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu royak kata balas mana? Dakhmur ra'si, iaitu kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam besar. Kepala Nabi ni besar pen-piset. Bukan kepala kecil. Bukan kepala yang orang panggil kata tengah hedak, tapi boleh dikatakan kata guna kalimah dakhmu dalam bahasa Arab ni cerak menyata kata kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu besar sangat, iaitu dakhamatur ra'si 'idhamuhu wa kibaruhu ba'du syai', itu besar kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang ke-10 daripada hadis yang ke-5 dan juga hadis yang ke-6 iaitu dakhmul karadis. Bukan saja kepala yang besar saja, tetapi karadis di sini ni maknanya apa? Iaitu kota tulang kita dalam tubuh kita. Kalau kita biasa mengaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu 40 hadis, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala
Nabi SAW yang kata kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap kota tulang kita tu yang berada di dalam tubuh kita hari ni, kalau kita tanya kanpet, kita tanya fok doktor, kita tanya fok bomo pada hari ni, tulang kita yang orang panggil kota dia ni. Dalam tubuh badan kita ini lebih kurang daripada 300 kota tulang. Tempat dia. Di tangan, di sini, di jari, di kaki, di mana kota dia. Orang panggil takaradis. Dalam bahasa Arab itu lebih kurang 300 tempat yang berada di dalam tubuh badan kita. Dan juga orang kata kota Nabi, tulang Nabi SAW dalam tubuh badan dia itu tu dakhmun, besar. Tulang besar. Bukan hanya isi, bukan hanya kepala yang ada mengata banyak, tetapi tulang Nabi SAW pun besar sangat. Besar sangat. Al-qaradis iaitu al-mafasil allati taltaqi fiha al-'idham. Tulang, dua tulang apabila dia mari jumpa, orang panggil kata di antara dua tulang itu ada tengah dia, orang panggil kata kota. Tempat hubung di antara dua tulang kita di dalam tubuh badan kita semua. Kalau kita tanya bomo dengan secara detail, cara layak sungguh, lebih kurang daripada 300 semua. Ini sifat, 3 sifat baru yang mari tambah. Yang pertama sekali, iaitu isi tangan kaki dua tangan Nabi ini sangat banyak, dan juga lemuk tak kerah. Banyak, isi banyak tapi tak kerah, tapi lemuk. Yang kedua iaitu kepala Nabi besar. Yang ketiga iaitu tulang ataupun tempat perjumpaan di antara dua tulang dalam tubuh badan Nabi itu pun besar juga. Besar juga. Dan juga yang ke-11 daripada sifat rupa Nabi SAW iaitu tawilul masrubah. Tawilul masrubah. Maknanya apa masrubah? Asy-syi'ru allati yamtaddu minas sadri ila surrah. Iaitu bulu di dada sehingga sampai kepada pusat. Allahu akbar. Nabi SAW ada bulu di dada dia. Dan juga tawilu di sini ni. Al-masrabah bulu. Tawilu panjang. Mana kata bulu Nabi dikatakan panjang sampai kepada kepala pusat dia itu. Mana kata bulu dada panjang lah Nabi ni. Bulu dada Nabi SAW panjang. Dengan sebab itu, wahai orang lelaki yang dikasihi sekalian, kalau kita ada bulu di dada apa, bukan benda yang nak rangkit apa dak. Bukan benda yang kita tak boleh nak terima apa dak, kerana Nabi kita SAW ada bulu di situ. Maka orang panggil kata banggalah, dicailah, gembiralah hai fa orang lelaki kalau fa kamu ada bulu di dada, nak panjang ke panak. Itu tunjuk kata telah serupa dengan Nabi SAW. Kerana bulu Nabi itu tawilu al-masrubah. Bulu dada dia panjang sampai kepada pusat. Itu sifat yang ke-11. Wa idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sababin. Kita ada riwayat kata daripada hadis Anas tadi kata apabila Nabi SAW Nabi jalan langkah cepat. Cergah cara jalan Nabi SAW. Dan juga Nabi ni apabila jalan, kepala dia ni dulu daripada belakang dia, dan juga tengok kepada bawah. Itu cara jalan Nabi yang tunjuk kata sangat tawaduk. Jalan dengan sangat tawaduk sungguh. Tidak orang panggil kata tunjuk takabur kata bala mana, tak. Itu jalan Nabi SAW. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, masya-Allah, dia cerita royak mengenai dengan Nabi SAW sebagai tua dia. Dia royak kata, aku tak biasa tengok lelaki seorang mana yang cukup sempurna, comel, cantik. Sebelum daripada datangnya Nabi, dan juga selepas daripada Nabi pun, tidak ada lelaki mana yang comel, yang jangok, yang cukup sempurna serupa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada hadis yang kelima dan juga hadis yang ke-6. Sekarang ni kalau kita bila rupa Nabi ni apa dah? Iaitu sebelah kara semua. Sebelah kara semua iaitu sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita baca daripada bab tajuk yang pertama ini sampai kepada hadis nombor 15, kita akan buat kesimpulan kata banyak mana sifat
rupa sifat kejadian. Allah Ta'ala jadi rupa Nabi ni bala mana? Daripada 15 hadis ni, apa perkara yang kita boleh buat kesimpulan, buat seruk kata sifat Nabi SAW kita bala mana? Seterusnya kita pergi kepada hadis yang nombor 7. Hadis yang nombor 7 ini iaitu Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, dia kata qala haddathana Ahmad bin Abdah al-Dabbi al-Basri wa Ali bin Hujur wa Abu Ja'far Muhammad bin al-Husain wa huwa ibnu Abi Halimah wal ma'na wahid. Dia ambil hadis yang ketujuh ini daripada 3 tok guru dia. Dia ambil ataupun dia mengaji hadis ni daripada 3 tok guru dia, iaitu seorang yang pertama iaitu Ahmad bin Abdah, dan tok guru dia yang kedua namanya Ali bin Hujur, tok guru yang ketiga namanya Muhammad bin Husain bin Abi Halimah. 3 orang tok guru. Hadis ni Ali lagi. Ali lagi sebagai orang yang cerita sifat Nabi SAW. Kana Ali radhiyallahu anhu idza wasafa Rasulullah SAW qala, apabila Ali ni dia cerita sifat Nabi, dia cerita bala mana? Lam yakun Rasulullah SAW bit-tawili al-mumaghati wala bil-qasiri al-mutaraddidi. Ali dia cerita kata Nabi SAW ni adalah lelaki yang tidak sangat tinggi dan juga tidak sangat rendah sangat ataupun pendek sangat. Ini sifat tulah samalah daripada hadis yang pertama lagi. Hadis yang pertama lagi. At-tawilu, dia guna at-tawilu al-mumaghati. Al-mumaghati di sini mana kata al-inghimar. Al-inghimar ni inmirat ni iaitu makna al-ba'in. Al-ba'in ni mana apa? At-tawil al-ba'in kita dah ngaji pada hadis yang pertama tadi, iaitu sangat ishtadda at-tawil, sangat tinggi, imtadda fit tuli, sangat tinggi dia lelaki seorang ni. Tak. Nabi tak. Nabi tak tinggi sangat, wala bil qasiril mutaraddid, dan juga tidak sangat rendah sangat Nabi SAW. Bahkan kana rab'atan minal qawmi, Nabi SAW daripada puak kaum dia ini, orang Mekah sendiri ataupun orang Madinah, Nabi adalah orang lelaki yang sederhana ataupun mutawassitun, tengah di antara tak tinggi sangat dan juga tidak merendah sangat. Hari kita dah bicara dah. Kita dah bicara dah daripada kalangan lelaki, tak ada orang yang serupa dengan Nabi SAW. Lam yakun bil ja'dil qatat. Rambut Nabi SAW tidak giting. Royak dah. Rambut Nabi SAW tidak geriting dan juga tidak panjang betul, keras sangat dak. Betul, tetapi dengan betul yang lemuk rambut Nabi SAW, tetapi bukan geriting ataupun kerah, lurus sangat. Siapa kau kerah? Dak. Dak sangat. Kana ja'dan rajila. Itulah ya. Iaitu rambut Nabi SAW ni, Nabi mana tersusung molek rambut Nabi. Tersusung molek. Mana kata tisai molek, cara molek. Bukan kata lepas orang panggil kata lepas biasa mana, kok se rambut, dak. Rambut Nabi ni tersusun orang panggil. Walam yakun bil mutahham. Allahu Akbar. Ni sifat yang keberapa dah? Ni boleh ada yang baru dah ke? Yang baru iaitu sifat yang ke-12 Nabi kita SAW, iaitu tidak mutahham. Mutahham ni mana apa? Saminu al-mumtali. Tidak gemak sangat tubuh badan Nabi SAW. Hari ni kalau kita nak tahu kata gemak, kita pergi Anamai. Hari ni Anamai tempat rumah pita dia royak kata kalau sun kita tinggi, kita taruh ni, namnak kita, berat kita kena taruh mana. Kalaulah berat kita lebih daripada ken dia, panggilkan kata uap sikit, tak sampai, naik daripada kuruh tapi tak sampai peringkat gemuk lagi. Tetapi apabila berat kita, kalau kita berat namnak kita ni naik peringkat tinggi lebih daripada uap tengah di antara kuruh dengan gemuk, itu akan masuk orang panggil kata masuk yang telah royak kata mumtali ataupun gemuk itu. Nabi SAW sifat yang ke-12 dengan pendengar penonton yang dikasihi sekalian. Sifat yang kedua, sifat yang ke-12, lam yakum bil mutahham. Nabi tak gemuk. Al-mutahham as-samin. Samin gemuk. Al-mumtali. Mumtali orang panggil kata gemuk yang
yang penuh tubuh. Dalam tubuh badan dia penuh, sumak habis. Gemuk. Falam yakun sallallahu alaihi wasallam jasiman saminan mumtali'an mutarahilan. Tak gemuk. Itu sifat yang kedua, tak gemuk. Sifat yang seterusnya, wala bil mukalthami, iaitu muka Nabi sallallahu alaihi wasallam bulat muka Nabi. Sifat yang ke-13. Sifat yang ke-13, sifat Nabi iaitu muka Nabi sallallahu alaihi wasallam bulat. Bulat dengan secara al-istidarah tamah. Bulat, orang panggil tu bulat neting sungguh muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulat sungguh. Wa kana fi wajhi tadwir. Mana kata bulat Nabi. Dan juga orang panggil kata kulit Nabi iaitu kulit abyadu musyrabun, iaitu putih campur dengan merah. Putih ikut merah. Ni kita dah kecek dah warna kulit Nabi abyadu musyrab. Abyadu musyrab iaitu campur dengan merah. Seterusnya ad'ajul ainaini. Mata Nabi SAW ni hitam sangat. Mana kata mata hitam. Mata dalam tu hitam. Supaya dengan kita lah. Supaya dengan kita. Ahdabul ini sifat yang ke berapa dah? Sifat yang ke-14. Mata dalam Nabi ni warna hitam sangat. Sifat yang ke-15 iaitu bulu mata Nabi SAW panjang. Bulu mata. Bulu mata ni panjang. Bulu mata Nabi SAW. Al-ashfar. Al-ahdabul ashfar. Dalam ni Ali ayat kata. Al-ashfar mana apa? Iaitu bulu yang telah keluar daripada ni. Bulu mata ni. Dan juga bulu mata itu tawil. Panjang. Ahdab mana kata panjang. Lebat. Panjang. Sifat yang ke-15. Lagi jalilul musyashi wal katadi. Allahu akbar. Hari ni kita dah kecek makna tulah tadi. Dakhmul qaradis. Dakhmul qaradis iaitu khata kaduk Nabi, tempat hubung di antara dua tulang dalam tubuh Nabi SAW ni jalil. Jalil dengan dakhmu tulah iaitu besar. Hari ni kita dah rakyat dah, tak bilai lah sifat dia ini. Kita bilai dah. Kerana dalam hadis ni ayat kata al-musyash dan juga wal katid. Al-musyash ru'usul azam, khata kaduk tulah ya. Al-musyash dengan al-qaradis tadi tulah. Manakala wal katid iaitu tempat orang panggil kata lutut kita. Iaitu al-katifaini. Al-katifaini ataupun semuanya lafaz ini, perayaan ini dia maksudnya iaitu tempat hubung di antara dua tulang. Mana-mana tempat yang saya sebut tadi kata dalam tubuh badan kita, kalau kita bicara dengan cara detail itu sangat banyak, lebih daripada 300 tempat dalam tubuh badan kita. Habis tu Nabi kata setiap khata kita, tulang kita yang bersehat lagi, yang Allah Ta'ala nikmat sehat lagi tulang kita, yang kita boleh gerak, kita boleh beribadat, kita boleh hidup berjalan lagi sini. Nabi kata setiap hari yang kita bangun daripada tidur itu tu, tulang kita tu yang kita guna pasti kena buat sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam bersedekah. Kita kecek wal kalimatu tayyibatu sadaqah. Kecek baik. Kalau kita jadi tok laki, kita kecek baik dengan suami isteri, kita kecek baik dengan anak kita, kecek baik dengan dua ibu bapa kita, kita ada anak murid, kita kecek baik dengan anak murid kita, adalah sedekah juga. Wa kullu takbiratin wa tasbihatin wa tahmidatin, setiap subhanallah, setiap alhamdulillah, setiap kali kita Allahu akbar adalah sedekah. Dan juga kita imatatul adha, kita waktu buat benda yang sekat jalan orang, waktu orang menyusah nak berjalan lalu gimari, itu pun panggil kata sedekah juga. Banyak jenis-jenis yang kita boleh nak buat sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi Nabi SAW rupa dia, Ali cerita lagi kata balas mana, ajradu dhu masrubatin. Ajradu dhu masrubatin. Kita ada riwayat kata Nabi SAW ni banyak lah dalam tubuh badan Nabi ni banyak. Ajrad ni mana kata orang panggil kata Nabi SAW bukan orang yang tidak ada bulu. Ajrad bukan orang yang tidak ada bulu, tetapi dhu masrubatin adalah orang yang ada bulu. Tubuh badan ni banyak. Di antara tempat yang Nabi ada bulu tadi iaitu mulai daripada dada
Siapa kepada mana? Masrabah ni siapa daripada pusat. Dan juga sama juga iaitu bulu Nabi SAW dikatakan kata ada juga di mana? Di tempat lain lagi yang kita akan baca insya-Allah. Nawawi kata bulu dari tubuh badan Nabi ni kathiru syi'ril badan. Banyak. Dari tubuh badan Nabi ni banyak dengan bulu-bulu. Di antaranya dada sampai pusat. Kata laginya Ali, syasnul kaffaini wa qadamaini. Isi banyak di tangan Nabi, dua tangan dan juga di kaki Nabi, tapi lemuk isi dia itu. Oh ya dah. Dan juga idza masya taqalla'a, jalan cepat. Nabi SAW apabila jalan cepat dan juga tunduk pergi tengok kepada bumi. Nazala minal ardi, tengok kepada bumi. Jalan ni. Ka'annama yanhattu fi sababin. Sabab man hadara wa nazala minal ardi. Min as-sabab, tengok kepada bawah. Kepala pergi depan, tengok ke bawah, cempak langkah dia, cergahnya jalan Nabi SAW. Wa idza iltafata ma'an. Allahu akbar. Nabi ni apabila nak paling tengok ke orang lain, tepi dia, belakang dia, paling orang panggil kata pelaling semua tubuh badan dia. Kita pada hari ni apabila kita nak tengok kawan kita, sayang kita, orang hidup tepi kita paling belah mana? Paling dengan tekak kita ya, kepala muka kita ya. Belah kanan tak rening, kalau kiri tak rening. Tapi Nabi SAW apabila nak paling tengok kepada orang yang duduk tepi dia, orang yang duduk belakang dia, tak paling dengan kepala, muka, tekak saja, tapi semuanya tubuh badan Nabi akan paling bersama. Iltafata ma'an, semua paling semua. Istadara bi jasmihi kamilan, tubuh badan dia semuanya paling belakang. Mana kata apabila Nabi nak paling kepada kanan, saing dia di tepi, sahabat dia belah kanan, Nabi akan paling dengan muka, sama juga dengan tubuh badan dia. Sama juga dengan tubuh badan Nabi SAW. Apabila Nabi nak paling. Tapi, tu lain lah. Maksud sini ni nak paling. Nak tengok ni lain. Tengok sikit apa. Hak ni maksud kata apabila nak paling kepada orang lain. Nak paling. Lebih-lebih lagi apabila nak peduli kepada orang, nak hormat kepada orang, Nabi SAW tidak paling dengan orang paling kata dengan muka saja, tak, tapi paling dengan secara cukup dengan tubuh badan dia. Lagi Ali radhiyallahu anhu, royak lagi kata bala mana, baina katifaihi khatamun nubuwah. Tu dia. Di antara dua orang panggil kata dua bahu Nabi. Dua bahu Nabi ada satu tanah air yang tunjuk kata tanah air itu adalah Nabi yang terakhir sekali. Khatamun nubuwah ni makna kata Nabi yang paling terakhir. Tak ada lah Nabi. Di tempat itu ada khas. Wa huwa qit'atun minal laham. Dia akan ada kecek khas. Selepas daripada Ning-Ning, Imam Tirmizi dia akan hipung hadis yang kecek mengenai dengan tanah alamat sebagai jadi Nabi yang terakhir Ning-Ning, khas dia. Wa huwa khatamun nabiyyin. Tidak ada rah Nabi selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, "Man kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul Allah dan juga dia adalah sebagai nabi yang terakhir sekali. Sebagai nabi yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali. Masih kita bila semuanya 15 sifat. Seterusnya wa asdaqun nasi lahjatan. Nabi SAW adalah orang yang sangat benar. Kecek tak bohong. Amin. Mudah-mudahan kata sifat ataupun gelaran yang Nabi Muhammad SAW dapat semenjak budak lagi, iaitu semenjak dilatih jadi Nabi lagi, iaitu Amin, As-Sadiqul Amin. Sangat benarnya Nabi SAW. Habis itu Nabi SAW Asdaqun Nas, sangat benar-benar. Lahjah keluar kecek gapa, kecek peria yang keluar daripada mulut dia asdaq. Benar, sangat benar. Tak ada orang yang paling benar daripada Nabi SAW. Dengan sebab itu apabila Nabi SAW nak hijrah tu orang musyrikin pakat fikir kata nak belah mana dengan Nabi Muhammad SAW. Nak igat dia ke, ataupun nak hamak dia ke, ataupun nak bunuh dia. 3 cara yang orang musyrikin fikir-fikir nak buat terhadap Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang kata kita kena ambil
Muhammad, igat Muhammad, mari boh dalam gok besi, dan juga jangan minum, jangan makan sehingga akhir sekali dia mati. Tetapi ada yang kata, kalau buat macam tu pun Nabi Muhammad boleh lagi nak dakwah Islam dia. Dia duduk dalam gok pun boleh dakwah lagi, kerana dia adalah orang percaya belaka kepada perkataan dia. Orang Quraisy tahu kata Nabi SAW sangat benar kecek. Tapi dia ramai dah. Dia tidak boleh nak terima dengan agama kebenaran sacatam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wari. Laginya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu wa alyanuhum arikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan dia itu sangat lemah lembut. Perbuatan dia lemah lembut. Tak ada apa kata dia buat satu perbuatan apa kata kasar dak. Buat dengan secara kuat dak. Sangat lemah lembut. Alyan ni mana kata layyin, lemah lembut. Falam yakun ghalidhan wala faddan. Allah tidak mengatakan apa keras sangat dak. Kecek baik. Perbuatan buat, gerak-geri buat, contoh yang tunjuk kepada masyarakat sama ada dengan orang yang jadi orang seteru ataupun orang yang jadi musyrikin sendiri. Macam-macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan orang panggil atas benar yang dia buat huduh terhadap Nabi, ambil benar makanan yang teruk gitak depan Nabi, ambil benar yang busuk gitak di depan rumah pintu Nabi SAW. Tapi Nabi tak ada. Nabi tidak ada orang kata cara nak balas kelik buat seperti mana dia buat dengan Nabi. Tak. Nabi akib benar itu, dikecek dengan fia. Buat apa kena buat tara ni ngatik orang musyrikin. Kau yang tara tu ya. Tidak ada balas, tidak ada. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala puji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kata, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Hei Muhammad, kalau memari dakwah orang, kalau memari hajar Islam kepada orang, tetapi dengan cara yang kerah, cara yang orang panggil kata tidak lemah lemuk, nascara orang yang duduk tepimu ini akan lari habis. Tidak ada orang yang boleh nak duduk tepi kita. Kalau kita dakwah, kita sebar benar kebenaran tapi dengan cara yang tidak lemah lembut. Habis itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kana layyinan samhan rafiqan mutawadhi'an sahlan sallallahu alaihi wasallam. Lemah lembut, layyin, lemah lembut sangat, samhan, mudah nak maaf kepada orang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, mutawadhi'an, sangat tawadhu', sangat tidak ada sikit habuk sifat walaupun sedikit yang keluar daripada cara zahir Nabi yang nak tunjuk kata Nabi kita adalah orang yang takabur. Tak, mutawadhi', tawadhu'. Nabi orang yang Allah Ta'ala telah melantikkan jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahlan, dengan mudah. Yassiru wala tu'assiru. Nabi hidup dia nak sahabat buat gapo dengan secara yang mudah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akramuhum 'ishratan. Allahu akbar. Apabila bergaul dengan orang, gaul dengan isteri dia, Allah, kita dah kecek siri kita pada bulan Ramadan yang telah lepas, bahawa Nabi balas mana sifat dia, akhlak dia, dia dengan isteri dia balas mana, dia dengan Allah Ta'ala balas mana, dia dengan anak dia balas mana, dia dengan khadir dia balas mana, dia dengan binatang balas mana. Sifat Nabi cukup habis. Akram, mana kata sangat mulia. Tidak ada manusia mana yang mulia daripada Nabi SAW. Lebih-lebih lagi daripada di segi isyratan, kan petik sampan ataupun duduk dengan orang lain. Allahu Akbar. Duduk dengan orang lain. Habis tu orang panggil tawit, ciwit kan, ciwit Nabi ni. Nabi kadang-kadang tak buat apa saja. Duduk dia saja, tapi bukhalik Nabi, syakhsiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni boleh nak mendakwahkan orang. Bukhalik Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi yang tunjuk, dia boleh orang panggil wakwi orang tu rasa nak sayang dengan Nabi, rasa nak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Husnu muamalatin, ahsan muamalah. Tak ada orang kan cai ciwit rum kap kun enti yat yam tisud lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seterusnya, man ra'ahu badihatan habahu. Siapa yang orang panggil tak biasa jumpa dengan Nabi, tak biasa jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kali dia jumpa dengan fujah, jumpa dengan secara terkejut, jumpa dengan secara bang'an, ataupun dia jumpa kali yang pertama, maka dia rasa kata haibah. Haibah ni rasa kata lekat hati.
Wasa nak duduk dekat Nabi, wasa nak sahing dengan Nabi, wasa nak pergi cari Nabi. Seperti mana sahabat Nabi SAW mereka rasa. Mereka rasa kata apabila mereka menjauh, mereka lama tak boleh tengok muka Nabi SAW, ingat kepada Nabi, tak boleh nak duduk dalam rumah dia. Mari cari Nabi SAW, royak kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ni tak boleh nak duduk rumah. Kerana mu adalah orang yang aku sangat kasih sekali, lebih daripada ahli keluarga aku lagi. Kasih lebih daripada anak cucu aku lagi. Aku tidak boleh nak duduk di rumah dengan orang panggil perasaan yang rindu, yang ingat kepadamu, yang tidak boleh tengok muka mu, ya Rasulullah. Pasti aku kena bangun diri keluar daripada rumah untuk jalan mari carimu, ya Rasulullah. Ini orang panggil haibah, satu perasaan yang berada di dalam hati seorang sahabat yang apabila mereka jumpa dengan Nabi SAW. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Siapa yang duduk bersama dengan Nabi, siapa yang bersahabat dengan Nabi, saing dengan Nabi, makan dengan Nabi, musafir dengan Nabi, pergi perai dengan Nabi, kukli dengan Nabi, hidup sepanjang masa selama masa dengan Nabi SAW dengan secara orang yang kata ma'rifatan, kenal Nabi SAW sungguh, sangat kasih dia kepada Nabi. Dia kasih kepada Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawli. Ini akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sama kena ambil guna sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian. Sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling rahmat, adalah orang yang paling lemah lembut sekali. Allahu Akbar. Mana-mana kita nak ambil sifat di sini, hari ini kita semua pasti kena ambil sifat yang bagus ini, yang comel ini, mai guna dalam tubuh kita, badan kita. Walaupun kita hari ini adalah sesiapa saja. Kita adalah orang yang jadi tok laki. Kita adalah orang yang jadi ustaz. Kita adalah jadi orang yang jadi kakak kepada adik-adik. Kita adalah orang yang jadi ibu kepada anak-anak. Kita yang orang panggil kata jadi apa lagi? Jadi terimam yang pimpin kepada makmum dia. Ataupun sesiapa fak kita semua adalah kena ambil sifat rahmat daripada Nabi dan juga sifat lemah lemuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita rasa kata kita marah apa tak ada pihak nak sign dengan aku, ataupun kurang mana orang yang boleh nak lekat duduk tepi kita, sign dengan kita, rasa nak duduk tepi kita sama. Boleh jadi dengan sifat kita kurang rahmat. Kerana Allah Ta'ala kata, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ. Kalau bukan dengan rahmat Allah Ta'ala yang wi kepadamu, dan juga bukan dengan sebab mu lemah lemuk, hey Muhammad, dan juga mu ni, fadhan, orang panggil tokan kenang kerah, kasar hati dengan orang ni, lam fadhu min haulik. Larilah orang habis tu. Biar kata naknya tak ada, biar nak duduk dengan orang yang baikkan, orang yang orang panggil kata tidak ada sifat lemah lembut, tak sedar duk. Tak sedar. Cuba tengok tokai kita, kalau tokai kita caunai kita dia adalah orang lemah lembut, satu orang lagi ni baikkan semua. Muka tak ada senyum sikit habuk, tak ada wi samhan, tidak wi satu kemaafan sikit habuk keadaan nak kali dia. Hak ning tak ada biar nak duduk lah. Cerak menyata laka. Habis tu sama juga kalaulah kita nak rahmat, sifat sia belah ataupun lemah lemuk daripada orang lain, kita sendiri pun kena lemah lemuk dengan orang lain juga. Barulah kita nak dapat lemah lemuk, orang panggil tu orang yang akan wi rahmat ataupun wi hormat kepada kita. Kata laginya, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Siapa yang boleh saing dengan Nabi ni, Allah, tak sampai hati lah, mudah kata, tak sampai hati nak pisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. An-na'it al-wasif. An-na'it, katakan orang yang sifat ini, orang yang cerita akan sifat rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'it sini makna kata wasif, orang yang sifat. Kata balas mana? Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Tidak ada dah. Aku biasa jumpa lelaki seorang mana yang cukup sempurna belum daripada ning, dan juga selepas daripada ning, selepas daripada Nabi pun tak ada dah orang yang cukup sempurna. Comelnya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang kita
nombor 7 yang kita bincang. Apa dah sifat yang kita bila semua senapa dengan penutung. Hak ni kita tak bila lah sifat orang panggil kata kebenaran Nabi, akhlak Nabi, kita tak bila lagi. Hak ni mudah-mudah kata tajuk bab yang pertama ini kita nak bila sifat kejadian Nabi. Sifat yang Allah Ta'ala jadi Nabi. Rupa Nabi ni gapo? Sekarang lah ni kita dah bilanya 15 perkara semua. 15 perkara yang kita dah bila, dan juga kita akan sambung hadis yang ke-8, dan tetapi saya rasanya masa tak cukup kerana hadis yang ke-8 ini adalah hadis yang dicerita oleh cucu Nabi. Sa'ning ning Ali bin Abi Talib sebagai menantu Nabi. Tetapi hadis yang ke-8 dan juga sehingga hadis yang seterusnya, hadis yang ke-8 lagi, hadis yang ke-9, sahabat-sahabat yang lagi. Tetapi hadis yang ke-8 ini panjang sangat. Panjang sangat kerana dia adalah hadis yang cerita oleh cucu dia yang ditanya kepada pak saudara dia Hind bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah ini adalah orang yang wasafan, orang yang camnan dari segi banyak sifat orang. Cerita sifat orang ni sifat dia gini. Demo ning Hind bin Abi Halah, dia sebagai khali kepada Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Nabi. Dia adalah orang camnan. Nanti kita baca pada minggu depan dengan masa yang tak cukup pada hari ini. InsyaAllah kita rasanya pada minggu depan kita akan habis. Kerana hadis yang ke-8 sahajalah yang panjang. Manakala hadis yang ke-9, 10, 11, 15 itu adalah hadis yang pendek saja. Kita akan habis pada minggu depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita cukup sekadar dengan bila yang kita bilanya sifat rupa Nabi sebanyaknya 15 sifat yang insya-Allah pada orang panggil kata minggu depan selepas daripada kita habisnya 15 hadis yang cerita mengenai dengan sifat Nabi, saya akan buat kesimpulan kata semua tu kita dapat berapa perkara semua. Kita akan dapat berapa perkara semua, dan juga kita akan boleh buat orang panggil kata bahasa sosial dengan buat poster. Kita akan sebar kata sifat Nabi SAW, rupa Nabi, kejadian Nabi yang Allah Ta'ala jadikannya. Berapa banyak daripada 15 hadis yang kita belajar daripada sebuah kitab ini insya-Allah. Maka hari ini cukup sekadar ini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا.